Tak adalah. Tak, tapi betul. Kalau kita tengok kan, dulu kita bahagia makan bersepah, lepas tu mak kita gulung tikar mengkuang, kibas bagi rezeki itik dengan ayam pula makan. Maknanya, walaupun kita susah, kita makan sama-sama. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun, malam mesti makan sama. Sekarang dengan dah kerja Kuantan Port, pegawai dengan OT gila. Kan? Lepas tu beli meja marble. Bukan marble. Bahasa baku. Meja marble untuk 8 orang. Lepas tu boleh cakap dengan anak, kejap lagi mama suap, nanti bersepah makan. Makan berdua je meja panjang. Apa kejadah kau beli meja 8 kursi. Kalau itulah bebek, kau humbankan meja tu, kau duduk atas tikar mengkuang supaya boleh makan sama-sama. Kalau itu harganya untuk bahagia. Samsul debat berapa hari dah, berapa minggu tak dapat makan dengan keluarga. Kau tak faham maksudnya tu. Jangan sibuk nak jadi macam Samsul debat. Jangan. Susah. Ceramah je. Nak kena sound dekat rumah lah. Ceramah je. Bagi Allah Tuhan sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagia Datuk Azhar. Terima kasih banyak walaupun sibuk dapat juga meluangkan masa bersama dengan saya pada hari ini. Itu juga pegawai kanan dan kiri Pelabuhan Kuantan ataupun orang Pahang sebut Kuantan Port. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya, kita ada hari ini tajuk hari ini integriti. Ya, integriti, pembudayaan integriti hiasi pribadi. Saya tak ikut kuat. Dia memang dia start macam tu. Kejap lagi kuat lah. Cuba buat sabar sikit. Dia takkan terus gear 5 kan. Tak boleh lah. Dia mula gear 1 dulu. Slow dulu kan. Jadi insyaAllah. Jadi apapun, terima kasih banyak atas kesudian Badan Kebajikan BKK Khairat Kematian yang juga bersetuju untuk menjadi penganjur bersama program pada hari ini bersama dengan Kuantan Port dan juga Pelabuhan Kuantan Malaysia. Apa bezanya Pelabuhan Kuantan Malaysia dengan Kuantan Port tu? Oh, jangan usah tahu. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi bila sebut tentang integriti, hari ni memang saya ceramah tajuk integriti je. Pagi tadi pun ceramah integriti di UMP Holdings. Ni ceramah satu lagi integriti. Dan alhamdulillah kita lihat integriti ni sebenarnya bukanlah isu rasuah semata-mata, tapi dia lebih kepada semua perkara-perkara kebaikan tu juga adalah merupakan integriti. Semua yang bersifat baik itu adalah integriti. Disiplin, integriti. Komitmen, integriti. Jadi jangan kita salah faham yang itu hanya isu rasuah, tak. Penyalahgunaan kuasa, tak. Bukan itu sahaja. Dia termasuk, tetapi bukan itu sahaja. Contoh datang dengan ceramah, pilih tempat duduk belakang. Itu pun membabitkan integriti juga. Walaupun ada tempat duduk kosong kat depan. Ni contoh lah. Ni saya tak cakap sesiapa, ni contoh. Yang kadang kita ni mempertahankan prinsip kita kan. Kata nak jumpa sangat Samsul debat, tapi kenapa duduk jauh-jauh kan? Duduklah depan. Ni contoh lah. Dan walau apa pun yang saya sebut, benda ni prinsip. Dia tak akan beranjak, dia akan duduk situ. Kan ni adalah satu perkara yang paling mudah sekali nak tengok lah tentang budaya kita. Jadi kalau dia boleh berubah dengan satu teguran, dia boleh duduk di depan, maknanya integriti okey. Jadi kita ni nampak dah ada yang berubah kan. Tapi orang yang berprinsip macam belakang-belakang tu kan, nampak dia tetap mempertahankan prinsip dia kan. Jadi aduh.
Jadi apapun dalam hidup kita ni macam itulah. Hidup kita ni kenapa integriti ni macam tu? Integriti ni kebetulan. Kalau kita tengok hidup kita ni nak berjaya dalam kehidupan kita ni, ada beberapa perkara yang kena ada. Yang pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba. Macam bahagia Datuk Azhar kita pun, sebelum dia nak capai kedudukan dia yang ada hari ni pun, semua proses tu dia dah lalui dah sebelum dia duduk kat kedudukan dia tu. Kan? Macam-macam lah. Ada orang tu daripada bawah, dia dah rasa tu sebabnya kalau kau membohong pun semua tahu dah. Kan? Jawatan-jawatan orang yang pakar-pakar tinggi-tinggi ni pun sebenarnya daripada situ. Sebelum nak jadi Samsul Debat, dia ada step dia. Kan? Tiba-tiba dia jadi Samsul Debat kan? Tak. Dia ada proses dia. Sebelum nak bergelar suami, sebelum nak bergelar isteri, ada proses dia. Bergaduh, membincang, ini semua jadi tak jadi, clash. Kan? Bergaduh dengan boyfriend. Kan? Macam-macam. Dan akhirnya kahwin. Jadi proses dia tu panjang. Pertama, proses. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Yang ketiga, nak berjaya kena ada fokus. Tak ada fokus, dia takkan berjaya. Dia takkan naik pangkat, takkan berjaya untuk capai kecemerlangan tu. Yang keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Sekali ditegur terus mengikut. Ditegur supaya suruh duduk depan, terus ikut. Ditegur banyak kali, tetap duduk belakang. Ini contoh. Jadi benda ni melibatkan disiplin sebenarnya. Nak tengok attitude. Attitude. Keras betul cengkerang. Kemudian yang kelimanya adalah istiqamah, keberterusan. Maknanya dia tak boleh hari ni rajin, besok malas. Tak boleh malas, rajin balik. Tak, dia mesti istiqamah, konsisten ataupun keberterusan. Jadi hidup kita ni kena ada peraturan. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang kadang-kadang dia rasa benda tu betul, tapi dari segi peraturan salah. Contoh, dia datang lewat, tapi memanglah dia ada sebab lah, dia jam dan sebagainya. Tetapi yalah, memang dia seorang je ngadap jam tu. Orang lain ni datang awal ni semua tak jumpa jam, dia seorang je jumpa jam. Agaknya macam tu lah kan. Tapi sebenarnya tak. Kita kena pastikan diri kita ni ikut peraturan. Bangun mungkin ada masalah, kita bangun awal. Ada seorang sahabat saya ni, demi nak menyiapkan anaknya tak makan. Anak je tak makan makanan dekat kantin sekolah. Dia boleh bangun pukul 4 pagi. Bangun pukul 4 pagi sebab nak masakkan masakan untuk anak dia, untuk suami dia. Sebab semua orang nakkan air tangan dia juga. So dia berkorban bangun pukul 4 pagi masak. Dan dia boleh manage sampai ke tempat kerja macam biasa. On time. Malahan lebih awal. Jadi macam mana? Jadi kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Macam kau seorang je hantar anak ke sekolah. Orang lain ni tak ada. Semua anak hantar dia pergi kerja. Tak ada kan? Hantar anak pergi sekolah juga. Jadi makna kata, hidup kita kena ada peraturan. Itu sebab Nabi pun pernah sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Apa maksudnya? Penjara bagi orang mukmin. Maknanya ada peraturan. Ada peraturan. Saya tak boleh lah suka hati saya. Alah, tulis je 2.5 tu. Datang pukul 3 tak apa. Tak ada, tak boleh. Mesti sampai 2.5. Kan? Sampai 2.5. Lepas tu sebabkan ada uraiannya. Itulah, gambar lah. Itulah ni kan. Ini semput datang. Dalam ni kat luar nampak. Kita tak sangka pula tinggi sangat. Macam-macam lah kan. Ayat-ayat tu kan. Melayan benda-benda tu. Lepas tu sebelum tu sebab izinkan saya untuk memperkenal. Tak payah perkenal. Orang kenal dah. Kan, contoh kan. Tapi dah prosedur dia nak tu. Kena ikut peraturan. Saya tak boleh pergi ke depan. Dah cakap biasa saya nak tahu ceramah. Tak boleh, kena ikut peraturan. Kan. Dan memang hari ni daripada semalam memang teruk jugalah PA saya kena marah dengan saya. Buat jadual saya teruk betul. Saya boleh landing pada Lahad Datu pagi semalam, tengah hari semalam baru sampai. Dan terus shoot pergi ke Kuala Ketil, Baling, Kedah malam tadi. Kemudian malam tadi daripada sana kemari 6 jam 45 minit. Saya sampai pagi tadi dekat hotel, ngam-ngam azan subuh berkumandang. So lepas tu 3 jam, tak sampai 3 jam rehat. Lepas sarapan tu gerak pergi UMP Holdings. Lepas tu ni kat sini, malamkan di Melaka. Jadi yang jadi mangsanya you all tak dapat nak bergambar sangat. Tapi jangan risau, saya bagi masa ambil gambar, tak ada masalah. Gambar tegak 150, gambar rebah 200. Masuk dalam tabung Badan Khairat Kematian Tak adalah, tapi boleh ambil gambar, tapi kena cepat lah, kena cepat. Saya gerakkan satu langkah gambar sampai keluar.
Ya, okey. Dan saya tadi pun dah ada ambil gambar tadi kan. Saya waktu saya pandang MC tadi, dia dah ambil gambar macam ni tadi. Nah, ni dah share. Alhamdulillah apa tengok Samsul debat depan-depan. Dia ada komen. Untunglah tak ajak pun soalnya. Kan. Terima kasih lah sebab tag saya. Terima kasih. Jadi integriti ni ada satu kata-kata juga saya nak sebut. Kekayaan yang paling kaya ialah akal. Kemiskinan yang paling besar ialah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia kelakuan ialah akhlak yang baik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Ya. Keburukan yang paling buruk ialah terpesona pada diri sendiri, dia tersyok sendiri. Dan juga semulia-mulia kelakuan ialah akhlak yang baik. Jadi akhlak ni cerita peribadi tadi, membudayakan integriti, hiasi kepribadian. Pribadi jadi elok. Itu sebabnya jangan ingat integriti ni rasuah sahaja. Tak. Termasuk juga cara bercakap, cara komunikasi, datang awal, pakaiannya kemas, duduknya sopan, memenuhkan tempat duduk hadapan. Kan? Kan? Apa yang kau rasa bila aku cakap macam tu? Kau tak ada rasa apa-apa. Kan pula. Tak apalah. Lepas tu dengan anak pandai lah marah tu, kau duduk depan, nanti kau tak dengar, kau duduk belakang. Dia cakap dengan anak dia kan. Tapi tak itulah. Tak apalah, ni prinsip. Ni soal prinsip. Dia takkan berganjak daripada situ. Jadi mana kata itu semua adalah merupakan satu aspek integriti. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat suka hambanya bila melakukan sesuatu amal pekerjaan. Saya ulang balik. Allah sangat suka hambanya bila melakukan sesuatu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Maknanya segala benda-benda baik Tuhan suka. Kalau meniaga betul-betul. Kadang-kadang kita boleh tengok orang meniaga ni tak apa-apa dah. Main-main meniaga. Lepas tu bila orang tak pergi kedai dia, ada orang buat. Wah, masak tak sedap. Kan? Kadang keluar ikan tu menyala api. Presentation, halu. Zaman tol. Contoh kan. Saya tak sepatutnya sebut nama kedai tu sebab dia tak taja macam kita ni. Tapi macam tu lah. Contoh, bersungguh-sungguh berniaga. Maknanya sebab apa? Sebab buat yang terbaik. Tapi lah kadang-kadang contoh lah orang kaya kan, orang Melayu macam tu lah, ayat tu tak sedap tu, orang Melayu macam tu lah, orang Melayu macam tu, kontraktor Melayu tu, orang tak Melayu biasa. Sedangkan dalam Islam dah letak standard tu yang baik, teliti dan sempurna. Memang tak ada manusia sempurna, tapi bila sempurna maknanya dia buat yang terbaik. Maksudnya orang akan bertikaikan. Maknanya kontraktor Melayu betul macam tu. Tapi kalau kontraktor Melayu Islam, sepatutnya tak macam tu. Buat bumbung sengit, buat ini tak betul. Saya dulu pernah panggil kontraktor Melayu untuk buat bumbung awning kat depan rumah kan. Dia tebuk lubang. Lepas tu dia tak pakai lubang tu. Bila dia letak tu, dia punya palang tu rupanya tak ngam lah. Tak apa Ustaz, tak apa. Tutup dengan skru je. Otak kau. Dia letak skru, lepas tu bocor lah bila hujan. Lepas tu dia pasang gutter. Kan, gutter dekat tepi. Kalau tahu gutter, laluan air hujan tu. Kan? Sekali hujan, sedang elok boleh test tengok okey tak okey. Gila, air tak turun. Air tak turun. Maknanya dia absorb air tu terus. Mana pergi air tu? Rupanya bertakung kat tengah tu. Maknanya macam ni, meloding ni lah. Bertakung kat tengah-tengah. Oh tak apa Ustaz, dia tembok je tengah tu. La ilaha illallah saya kata.
Lepas tu dia hantar mana? Dia tebuk, dia hantar majiran. Ustaz bincang orang sebelah. La ilaha illallah, dia suruh saya bincang orang sebelah. Saya kata, kau tengok rumah Cina depan. Kebetulan depan rumah tu ada rumah Cina kan. Kau tengok rumah ni, ada tak dia buat macam kau buat ni? Oh ya ke? Takkan aku nak ajar kau, pakailah penimbang air tu. Jadi, biar dia sengit sikit supaya air boleh turun. Faham? Kau tak faham teori graviti ni juga. Bila orang cakap tu dengar. Sudut depan, duduk. Macam tu, tak ada. Tak cakap itu kan. Jadi dia kesengit, barulah air tu turun. Takkan tak faham. Payah tercakap banyak kali tak faham. Jadi, akhirnya dia sengit dah macam gelongsor pula dah. Itulah contoh cakap kan. Masa saya buat kalau perasan, saya dah buat program TV Al-Hijrah, namanya program My House, repair rumah orang susah kan. Termasuklah kita buat di Pahang, kita buat di Rompin, kita buat 2 rumah di Rompin Pahang, kemudian kita buat di Perak, kita buat di Bota Kiri, Bota Kanan, dan di Kuala Kangsar. Kemudian kita buat di Johor, kita buat di Pontian, ada 2 rumah kita buat di Pontian. Di Negeri Sembilan kita buat di Rantau, di Jelebu, dan juga di Seremban, rumah Allahyarham Amran Tompel. Kita just repair je. Kalau tengok, kita akan hujung program, dia akan tunjuk sebelum dan selepas. Mana yang sebelum selepas tu kejap sangat, mana tak betul. Sekejap, tiba-tiba dah gambar lain. Maknanya, ada problem. Temboknya sengit. Kau tak nampak ke tembok tu sengit? Bayangkan, macam tu sekali lah. Itu sebabnya kita nak kena perbetulkan standard yang kita kena apa. Dan bila kita dah ada kat atas dunia ni, tu sebabnya Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah, padahal kalian dahulunya sebelum lahir, kemudian Allah hidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian pula pada hari akhirat, akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan atas segala yang kalian kerjakan. Maknanya apa juga yang kita buat atas dunia akan dibalas. Jadi sepatutnya bila kita sedar apa kita buat tu akan dibalas, maka kita akan jaga integriti. Apa maksud integriti? Definisi integriti ni kita kena faham, dia berasal daripada perkataan integer, iaitu diambil, dicedok daripada istilah kejuruteraan binaan bangunan, iaitu integer, iaitu yang membawa maksud kekukuhan, keutuhan. Jadi kalau tengok maksud integriti yang sebenar-benarnya, kejujuran, ketelusan, keutuhan, kekukuhan. Itu maksudnya. Kejujuran, ketelusan, kekukuhan, keutuhan. Maknanya keutuhan diri kita. Kita akan terhindar. Termasuklah rasuah. Kadang rasuah ni tak nampak sangat. Tak nampak sangat. Dia belanja minum, dia belanja makan, dia ajak minum sama-sama. Kita tak nampak sangat benda tu. Waktu saya bergelar penjawat awam dulu, saya pernah bergelar pengarah. Saya pernah bergelar pengarah undang-undang, legal advisor. So kalau saya lalu dekat kawasan-kawasan tu, kawasan yang saya jaga, kalau peniaga-peniaga nampak saya memang takut lah. Mereka tahu kalau saya lalu tak lama tu sampailah budak-budak saya kat orang. Sebab saya tak boleh tengok orang kan orang Malaysia ni, dia kan Malaysia boleh kan. Kat mana tak boleh berniaga, dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Macam tu kan. Dilarang membuang sampah di sini, situ dia buang sampah. Sila jaga kebersihan tandas ni, dia takkan jaga. Susah nak jaga, kadang pening kepala. Di Malaysia je sampai buat National Toilet Expo tandas kebangsaan, NATEF. Expo tandas kebangsaan, apa keteruknya. Kan? Sampai kan bayangkan saya pernah masuk ada satu toilet tu, ya Allahu Akbar. Kadang-kadang kita kalau highway kita tak risau sangat lah, sebab ada orang jaga. Kalau ikut jalan lama ni kan, berhenti dekat ses minyak yang luar bandar ni, masuk kat toilet belakang tu, dia bukan berkarat je tu, berdebar tu nak tolak pintu. Ya Allah janganlah, ya Allah janganlah, ya Allah jangan. Tolak terapung kau. Berenang-renang ke tepian tu tak tahan. Iya, kita daripada nak buang air, tak payahlah, besok je berak kata kan. Sampai jam tu sekali kan. Dan saya pernah jumpa dekat satu tempat, najis tu dalam sinki melintang. Bayangkan masalahnya, sinki tu tinggi, macam mana dia boleh sampai situ? Melainkan ada satu usaha yang dilaksanakan
bagi menyampaikan najis tu ke situ. Bayangkan kalau orang yang sakit jantung, yang lemah jantung nak basuh muka, la ilaha illallah. Saya nampak tu waktu saya tengok, ya Allah Akbar, saya wallahi bukan kata saya bawa cerita. Untuk makluman semua, cerita yang Samsul Bak bawa ni bukan direka-reka semua video YouTube aku tengok, TikTok tu, cerita tu benar-benar belaka. Bukan untuk bagi kau gelak, kau tak Samsul Bak gelak tak ada kan. Korang yang gelak. Cerita betul. Lillahi saya cakap, waktu saya nampak tu, la ilaha illallah, saya tak boleh nak fikir macam mana benda-benda seperti itu. Dan yang paling tak sampai hati tu, makcik cleaner ni Melayu beragama Islam ni cakap, tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Bayangkan kalau tu mak kita, dia begitu. Tu sebab bila sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak faham, dia kena sindir sikit orang Melayu ni. Kan kalau budak-budak kan panjat pokok, jangan panjat, lagi panjat, jangan turut lah. Dia lagi panjat sampai atas, siap pegang buah kelapa tu, budak tu. Dia kena suruh, panjat, lagi tinggi lagi bagus, kau naik sampai atas tu, turun. Ataupun letak pantun kan, ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus, macam tu. Biar dia faham si ulai, macam ni siap pantun kata kan. Betul. Kadang-kadang ni ramai orang tak faham, dia kena sampai kena buat macam tu. Jadi disiplin, semua ni kena ada disiplin, ikut peraturan. Macam kita lah tengah malam kita bawa kereta, tiba-tiba sampai kat traffic light tu warna merah, tengok dia ada kiraan pula tu 120 saat lagi, pukul 2 pagi, tak ada satu umat pun pada ketika itu. Ada seekor lembu je kat tepi kereta kita, dan dengan daring dan lembu tu sampai pandang, dia lalu yang merah tu, dia tak kira. So kalau kita langgar lampu merah tu, apa beza kita dengan lembu tu? Saya nak tanya, apa yang akan kita lakukan pada jam 2 pagi, ada 120 saat lagi? 120, 119, 118, 117. Saya nak tanya, adakah kita akan tunggu ataupun kita jalan aja? Tengok. Begitulah prinsip yang kita nak. Ke depan kau tak mau, langgar traffic light kau mau. Contoh kan? Tapi benda ni lah sebenarnya nak menilai integriti kita. Jangan, sebab kadang-kadang banyak berlaku, orang tu ingat tak ada kena azab, lalu masa tu ada kenderaan daripada jalan yang lain mengejar lampu hijau tu, maka berlakulah kemalangan yang tidak diingini. Jadi ini antaranya lah. Dan begitu juga Allah SWT berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, bahawa pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sungguhnya dia beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Memperdayakan. Tengok orang yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, duit dan sebagainya, menyesal. Dia masa tu dia ada duit, dia tipu klaim. Patutnya klaim tu 5,000, dia buat 20,000. Dia dapat 15,000, zab tak seberapa pun, banyak sangat ke 15,000. Lepas tu belanja pap habis, pergi bercuti, beli beg tangan, beli apa, beli kasut mahal. Lepas tu balik zab, kena soal siasat, kena kena tangkap, tak berbaloi. Bercakap tu. Itu sebabnya hidup jangan nak mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Deep kan? Itulah. Bila terlampau mengejar kekayaan, kemasyhuran contohnya, nak sangat, akhirnya tak berbaloi. Tengok apa jadi pada Nuha. Kan? Bila dia nak sangat kahwin dengan Adam, Nuha dengan Adam yang Zamarul Hisham berlakon jadi suami yang produser drama tu, kan? Apa jadi pada dia? Nak sangat kau kahwin dengan tu kan? Tak, saya tak tengok awak share dalam TikTok. So, nak sangat kahwin. Akhirnya tak, sebenarnya kena sabar. Penilaian ni macam mana? Penilaian ni kena betul. Kadang-kadang kita fikir. Itu sebab ingat tak tadi ayat awal tadi saya kata, kekayaan yang paling besar adalah akal. Guna akal kita.
Sebenarnya kita nak kerja-kerja. Okey, contoh kalau cerita kaya. Minta maaf saya cakap, siapa yang kerja dekat Kuantan Port, Pelabuhan Kuantan Malaysia, dan berkesempatan menganggotai Badan Khairat Kematian, kau akan kaya. Saya nak tengok reaksi muka. Yelah, aku tahu. Kau tak cakap aku tahu. Tak, bukan tu maksud saya. Sebab maksud saya tu, you all takkan kaya, saya pun takkan kaya, pengurusi majlis ni pun takkan kaya. Maksud saya tu bukan kaya macam, sebab kaya tu subjektif. Katalah Datuk Azhar ke depan umumkan, hari ni saya happy sangat sebab Samsul Baksudi datang tempat kita. Jadi kita umumkan semua yang hadir, terutamanya yang penuhkan tempat duduk depan. Sebelum jam 5 petang, kita akan bank in ke dalam akaun masing-masing. Contoh jangan kau tuntut tau, ni contoh ya. Sebelum jam 5 petang, kita akan bank in kan setiap seorang RM500,000 setiap seorang. Kan cakap contoh, kau tu kenapa? Contoh. Saya nak tanya, ya, puan apa nama? Puan Rafiza, saya nak tanya, RM500,000 dah kaya belum? Okey. Encik apa nama? Ya. Ya? Wahyu Aswad. Okey. Cik Wahyu. Dia orang panggil Wahyu, panggil Aswad. Ha? Ikut Wahyu lah. Wahyu panggil apa? Wahyu Aswad. Nak tanya Cik Wahyu lah, rasa-rasa RM500,000 tu dah kaya belum? Belum. Tengok. RM500,000 belum kaya lagi. Kau tengok tu baru tanya dua orang. Kalau tanya Datuk Azhar, tak tahu Datuk dah kaya belum tu RM500,000? Kau dah rasa menyesal dengan jawapan kau tadi? Lain. Tak, tapi betul. Sebab kaya tu subjektif. Kalau betul RM500,000 tu kaya, tak, tapi Alhamdulillah dia cukup. Kalau kita tengok Bill Gates, berapa juta, berapa bilion dah harta dia, tapi kerja teruk kat tengah malam. Donald Trump, semua aset hotel-hotel, semua syarikat besar-besar ada seluruh dunia dia punya, tapi macam tu jangan gila lagi mencari duit. Mana tak cukup kaya lagi kat dia. Kaya itu sendiri subjektif. Tu saya kata tadi, jangan kejar kaya tapi kejar bahagia. Saya pergi ceramah kat mana, rumah tempat orang kaya yang tak ada. Ada. Orang ramai dekat Kuantan ni pun ada saya pergi. Besar. Ada lift. Dahsyat. Saya tak nak cerita lah siapa kan. Rahsia. Ada satu datuk tu saya kata, Datuk agaknya mahal rumah Datuk. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu je. Dia tak sombong tu, tapi memang tu jawapan dia. Pada dia masih baik murah. Ada satu rumah Datuk saya pergi, Datuk dengan Datin tu. Kalau saya sebut memang you all kenal lah. Saya tak nak sebut. Suami dia terlibat. Tak nak sebut lah. Tak nak sebut. Isteri dia bisnes apa, saya tak nak sebut. Kan ada lah. Saya pergi, dia baru pindah rumah lah. Dia pindah rumah, dia ajak saya datang. Saya datang, ya Allah, apa saya kata. Besar betul rumah ni. Saya kata berapa? Bayangkan ada 17 bilik ke 18 bilik. 2 tingkat, ada swimming pool, garden, parking bawah tu. Memang aku tak tengok, tak ada satu pun kereta Malaysia bawah. Aku punya Azia nak parking kat mana? Kan? So saya tanya dia, berapa? Nasib baik dia bagi murah, dia bagi kurangkan harga usah. Tak terbeli saya. Berapa? Dia dapat 5 lah, dia bagi 5 berapa? Dia kurangkan jadi 5 juta baru dia boleh beli. Dia kata nasib baik dia kurangkan. Apa punya manusia cakap macam tu kan? Kita ni manusia ke tidak ni kan? Kan 5 juta. Lepas tu renovate berapa? Renovate nasib baik lah Ustaz. Renovate dalam 1,5 jugalah. 1,5 Takkan mungkin setengah, okey? 1.5 juta renovate. Barang-barang sahaja 3 juta. Waktu makan sup dekat dapur tu, saya hirup tu, ada lampu tergantung 4 segi ni. Macam tajam-tajam macam tu. Saya kata, ini lampu ni pun tahu berapa katnya. Saya kata, dia punya mana? Lampu ni beli kat Republic Check ni. Ya ilah. Kau masih lagi Wahyu kan? Settlekan mentol yang pusing-pusing tu pergi kat rumah kan? Betul tak kan? Sama dengan aku. Mentol. Heboh lah, lampu bilik air dah padam lah. Mengagak-agak je kan sebab tu. Mentol pusing tu yang tak berapa ringgit tu heboh bergaduh.
Dia lampu beli kat Republic Check tak kurang 20,000 lebih. Lampu saja. Tapi pada dia orang itu biasa. Jadi sekarang ni jangan kita sibuk nak jadi kaya. Kadang-kadang kaya menyebabkan manusia lupa pada diri dia. Kadang dia boleh tahan susah tapi dia tak boleh tahan dengan senang. Tiba-tiba bila dia senang dia dah mula nampak perempuan lain. Kan? Yang perempuan dah mula dia tak nak. Apa hal pula shopping dekat Pasaraya T hujung tu ada F. Dia tak nak situ. Family tak nak. Store tak nak. The store dia nak shopping kat Itali, kat France. Ya teruknya lah. Bayangkan ada orang macam tu. Ada satu datuk tu saya jumpa kat rumah dia kan. Lepas ceramah dia bagi saya makan satu kopok. Ustaz, cuba Ustaz rasa sedap tak kopok ni? Alhamdulillah, sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apa hal kau beli kilang dia? Kalau dah sedap kau beli banyak bagi semua orang rasa sudah lah kan. Tapi nak cerita macam tu lah orang kaya. Dia bukan sombong tapi dia bercerita muka selamba cerita. Dia pandang dia kan. Tak berubah reaksi muka dia. Itulah saya kata kan. Cukup. Tu sebab mak ayah kita dulu kan. Mak ayah kita dulu didik kita dengan sederhana. Bukan sebab dia nak didik, memang tu je yang ada. Dulu seronok, yang paling seronok apa? Kalau kita duduk kampung, makan atas tikar mengkuang, makan ramai. Kan? Adik-adik makan macam ni Orang kicap tu sampai ke telinga, muka yang penuh, nasi dengan rambut dia semua. Elok-elok lah makan, dek. Tapi berterabur-berterabur pun kita still makan sama. Tak. Dan kita paling best bila dapat duduk sebelah ayah kita, macam kita paling rapat sekali. Ya, masa tu berebut nak ayam dengan peha. Sekarang tak berebut. Dekat pasaraya tu peha je. Yang satu ni jual kepak je. Betul tak? Sekarang dulu kalau dapat telur tu, ya Allah sedapnya. Sekarang telur pun susah. Alhamdulillah, lepas Perdana Menteri angkat sumpah langsung banyak telur. Dah tahu tak? Aku pun heran kan. Tak adalah. Tak, tapi betul. Kalau kita tengok kan, dulu kita bahagia makan bersepah, lepas tu mak kita gulung tikar mengkuang, kibas bagi rezeki itik dengan ayam pula makan. Maknanya walaupun kita susah, kita makan sama-sama. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Sekarang dengan dah kerja Kuantan Port, pegawai dengan OT gila kan. Lepas tu beli meja marble. Bukan marble. Bahasa baku. Meja marble untuk 8 orang. Lepas tu boleh cakap dengan anak, kejap lagi mama suap, nanti bersepah makan. Makan berdua je meja panjang. Apa kejadah kau beli meja 8 kursi. Kalau itulah bebek, kau humbankan meja tu, kau duduk atas tikar mengkuang supaya boleh makan sama-sama. Kalau itu harganya untuk bahagia. Samsul debat berapa hari dah, berapa minggu tak dapat makan dengan keluarga. Kau tak faham maksudnya tu. Jangan sibuk nak jadi macam Samsul debat. Jangan. Susah. Ceramah je. Nak kena sound dekat rumah lah. Ceramah je. Inilah. Saya cakap lah, Abang Syamah pun 3-4 tahun je lagi yang. Lepas ni bila banduk rumah, kadang kamu muntah nak muka abang, sudahlah. Betul tak? Ada orang sibuk marah. Awak ni pergilah kerja. Nak jadi apa duduk rumah ni, ala ilah. Allah. Kau perempuan kan macam tu kan? Memang over kan? Ini bising lah. Kerja. Orang pun kerja juga. Elok je cuti. Sudahnya batalkan ceramah 2 minggu. Duduk rumah. Tengok TV, terdarah, tidur. Tengok TV, terdarah, tidur. Tak ada ceramah ke ini? Dah tanya pula tak ada ceramah. Dah apa nak pun tak tahu perempuan ni. Pening kepala. Susah perempuan ni. Kadang-kadang ada je benda tak puas hati dengan orang. Kan? Kadang telah nak buat macam mana kan? Orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok.
Lelaki ibarat tulang yang lurus. Orang lelaki kena sesuaikan diri dengan kebengkokan perempuan itu sebenarnya. Luruskan perempuan dia akan patah, tak boleh. Lelaki kena sesuaikan diri. 4 benda bengkok dalam dunia ni. Pertama sungai, bengkok. Kedua akar kayu, bengkok. Mana yang lurus? Ketiga perempuan. Dan yang keempat politik. Nah, itu lah. Kuatir. Gila kau. Orang pangkahnya sebab tak nak dia. Orang ni pangkahnya sebab tak nak dia. Dua-dua depan. Ini kau apa? Aduh. Saya tak sebut parti-parti mana so general lah. Ini bukan cerita politik. Ini senario semasa. Betul tak? Itulah. Kalau duduk depan lain tu penerimaannya. Kau jangan duduk belakang, duduk depan. Aku akan busa sampai habis ni. Sakit camah tak habis, tengok aku berjaya tak pujuk dia duduk depan. Yang belakang dari muka blur, fikir kenapa dia cakap belakang, dia tak faham begitu kan. jadi makna kata tak tu saya pasal politik Malaysia ni, itulah dia nak cakap apa. Tu saya kata dunia ni sementara, saya kata kan sementara macam mana berapa lama, tapi baguslah ni dah masa sekarang, dah cukup lah jangan politik-politik dah. Sekarang mentadbir lah elok-elok. Kita pula bekerja lah. Dan habis-habis. Tak habis-habis politik ni, cerita ni. Orang dah macam, ada masa lah kita politik. Pangkah dah sudah. Pangkah dah. Okey, menang kalah, terima. Itu saja. Ada orang ingat menang, lepas tu dia kalah. Kan? Dia kena terima. Kan? Lepas tu dia macam menang pula. Kena terima. Kena terima. Yang seorang takut, aku ni kalah ke menang ni, tak tahu. Tak tahu. Jadi, dia macam tu. Politik Malaysia dia jadi macam tu. Lepas tu yang kalah kena terima, yang menang kena terima. Yang nak menang jangan kau sound pula. Apa perasaan kau bila dah kalah? Jangan. Itu cari pasal namanya. Jangan. Saya pergi ceramah di Indonesia, di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Bila saya esok tu saya berangkat ke Bandung, saya ikut jalan-jalan nak pergi tu. Saya nampak jalan dia sibuk, ramai orang dengan pegang spanduk, ada gambar poster, ada gambar-gambar calon-calon ni. Saya kata, pilihan raya ke tak? Dia kata, sekarang ni kebetulan tengah nak menaikkan calon-calon bakal presiden baru Indonesia. Sebab Pak Jokowi dah habis term. Jadi dia orang dua penggal je. Saya ingat Malaysia dah kena buat macam tu dah. Jadi dia tahu tau bila nak berhenti. Ini batuk lagi banyak, dia cakap macam mana? Dia boleh lagi ni. Boleh apa? Semua orang nak saya. Memang depan kau semua cakap nak, belakang tak nak. Main-main. Betul, cukup. Jadi kalau kita dua penggal, jadi penggal kedua tu dia dah mula dah cari siapa pengganti dia. Tentu. Tu pandangan saya lah. Lepas tu parti-parti yang baru daftar ni. Tak kisahlah parti apa pun, yang baru daftar. Bagi tempoh matang 5 tahun ke 10 tahun. Bil, baru benar dia bertanding. Bagi tempoh dia. Tiba-tiba esok kita buat parti debat, macam parti debat. Contohlah kan. Jadi sampai 10 senarai ni pilihan raya, kau pilih apa? Senarai sayur nak beli 10 senarai. Allahu Akbar. Sudahnya orang nak pilih antara ni dengan ni. Sudah, tu je. Yang kita dah kena buat macam tu dah. Jangan pembangkang, tu je. Cukup pencalonan kita ambil macam tu. Pandangan saya. Kan? Tapi bukan itulah tajuk hari ni kan? Tapi dia ada kaitan lah dengan integriti. Sebab kalau bila dia berpegang jawatan terlalu lama, takut dia ada ruang dan peluang kepada perkara-perkara yang tidak berintegriti. Dah terlampau lama kan? Banyak cerita-cerita politik ni, tapi bengkok kan, kita pun tak sangka kan. Mana sangka dia maki kawan tu 2 minggu, tiba-tiba sahabat. Ni bukan jilat tau, bukan jilat dulu lah dengan kahak sampai ke dinding mau jilat, ambil balik semua. Cakap apa? aku balun, aku tak kira siapa. Kan? Saya cakap semua kan, semua. Tu sebabnya jangan benci sangat. Bila benci sudahnya jadi apa? Kata-kata punyangga kan, rumah semakin besar orang makin tak ada. Makin besar bukan orang makin ramai, makin tak ada. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Chikungunya, influenza A, B, C, tangan, kaki, kuku dan mulut. Dah tak ada nama penyakit dah. Sampai anggota badan jadi penyakit. Tak nak masuk penyakit cuping tu.
celah-celah hidung, macam-macam lah. 3 minggu lepas penyakit yang baru sampai, 3 bulan lepas penyakit yang baru sampai kat Malaysia ni, sesama tomato apa? Sesama tomato. Sakit sendi dengan demam, menjangkiti warga emas dengan kanak-kanak, sesama tomato. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Extra jos, tembici, tembikar leci, kopi kai, kopi campur temikai, tak ada orang buat tu. Macam-macam kan. Pangkat semakin tinggi, pangkat semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Ni ya. Nampak tak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Tu yang jiran sebelah rumah saya pun tak perasan. Lepas 5 tahun baru tahu jiran dia Samsul Rebat. Dia tengah sirang pokok, dia tegur dia. Saya pun bawa berak ni, mula elok berak. Lepas dia cakap, bang, ada tak orang cakap muka abang sepidi macam ceramah dalam TV tu? Siapa pula yang muka macam aku ni? Saya pun cakap lah, siapa lah yang cakap Negeri Sembilan yang apa tu? Oh, Samsul Rebat ke? Dia kata. Saya pun lah, dia tak kenal aku pun. Saya pun cakap lah, bang, sebenarnya saya lah Samsul Rebat. Kau nak bergurau agak-agak lah. Dia tak percaya. Lepas 2-3 hari aku balik daripada ceramah tu, berlari dah, kena buka pintu pagar tu, berlari tu. Ya Allah, tak abang, saya memang tak perasan abang Samsul Rebat. Dia tak perasan. Sebab tengok depan-depan lain kan. Macam sekarang kan lain. Macam tadi. Kau punya memek muka tu kau tak boleh sorok kau tu. Lepas tu mengumpat kuat lepas tu. Tinggi. Salah pula tinggi kan. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Pengetahuan semakin tinggi, kearifan semakin berkurang. Semakin banyak teman di dunia maya, semakin kurang teman sejati. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Belajar semakin mudah. Ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Macam-macam cerita. Tengoklah teknologi sekarang, nak orang perempuan, semua benda nak share. Lepas tu ikut trend. KKK pandang sana, ambil gambar dengan suami, paksa suami pandang tempat lain. No, kau nak ambil gambar, ambil je lah. Kenapa kau nak macam ni? Dan tidur jangan makan dulu. Pegang tangan suami dekat handbrake. Memang lelaki pun macam, lepas tu orang komen, tak, sebenarnya tak, orang lelaki dia tak suka benda ni. Terang cakap orang lelaki tak suka. Biar aku cakap bagi dia orang. Kau nak buat posting, kau jangan babitkan kita orang, boleh tak? Kan? Sebab sebenarnya salah satu yang orang perempuan kita ni kadang tak perasan, bila kita post, kita mengundang penyakit ain. Kawan tu baru bercerai, lepas tu buka posting kau lah kekasihku dunia akhirat. Thanks for my beloved hubby for this memorable 14 years our relationship. Tak payah. Macam kau seorang lelaki, memang tak sampai tahun ke-15. Orang tu cakap tu, dia doa terus. Nampak? Bahaya tak? Bahaya. Saya ni on the way ni, nak ambil anak sekolah. Dekat mana? Dekat sekolah menengah kebangsaan. Ni. Faham? Sampai sekolah anak tak ada. Orang lain dah jemput dulu. Betul? Benda ni tak perlu. Lepas tu kau share, alhamdulillah, rumah I dah siap. Tak depan rumah kan. Ada seorang tu, dia tunjuk gambar renovate rumah dia sebelum dan selepas, dan dia boleh tulis caption apa? Alhamdulillah, akhirnya siap juga teratak buruk ke ni, pelohotak kau. Contoh yang cakap kan. Kalau tu teratak buruk, kita rumah yang kecil yang tak berapa tu agaknya. Rumah apa? Tak, kita tak perasan tau kesan dia tu. Tu sebabnya tengok Samsul Rebat, mana dia share gambar dia dengan family sangat. Kadang isteri saya pun memulakan tu, dia kecil bila saya explain dia faham. Saya kata tak, abang takkan share, saya kata. Yang abang share gambar ceramah je.
Gambar korang yang banyak. Gambar aku pun 4 keping yang macam ni tengah. Macam tu je. Gambar korang yang banyak tu yang macam ni macam itu je kan. Itu je. Betul. Kan? Jadi itu je. Hati-hati. Ingat tak zaman dulu, zaman 12, 24, 36. Zaman Kodak tu. Yang miskin 12 kan. Yang sederhana 24. Dulu kita nak ambil gambar pun nak pasang tu hati-hati tu. Janganlah salah pasang, ya Allah, ya Allah. Pap kercap. Mana jadi tu. Ambil gambar tak sebarang. Tak nak, sini tak cantik, sini tak cantik. Hari ni gambar gelas pun boleh ambil ni. Cap, air kosong je. Macam tu nampak kan? Nak tunjukkan. Jauh-jauh datang air kosong yang bagi contoh. Nak ada bagi contoh. Saya tak maksudkan ceramah ni. Saya okey je ais pizza ni, tak ada salah. Kan. Tu. Dia akan masukkan. Alhamdulillah rezeki hari ni walaupun hanya sekadar air kosong. Dia tulis. Mi goreng dah habis tu. Alhamdulillah kenyang, syukur atas rezekimu ya Allah. Ada orang yang tengok sangat. Tak ada makanan. Dalam public lah tu. Semua orang tengok. Apa Nabi pesan? Kalau kamu bawa balik makanan, kalau kamu tak nak bagi pada jiran kamu sedikit, sorokkan dari pandangan mereka. Tu kata Nabi. Malahan kalau kita bagi anak kita makan buah-buahan, pastikan dia makan di dalam rumah, jangan di luar rumah. Takut anak jiran nampak dan mereka juga berkehendakkan buah itu. Bayangkan sampai macam tu sekali Nabi ajar. Kita hari ini bukan tunjuk depan jiran, satu dunia kau tunjuk. Kan? Tapi kalau contoh tadi, kita postkan gambar rumah kita renovate, guys, cuba kawan-kawan semua tengok cantik tak design ni, cantik kan? So kalau siapa yang nak, pastikan kontak kontraktor ni, dia ni bagus, dia buat kerjanya teliti. So niatnya nak kongsi, nak promotekan kontraktor tu. Faham? Nampak tak? Guys, makan kat sini memang sedap. Siapa yang nak datang, ni location dia. Zap, tekan link ni. Zap, okey. Tak apalah, itu tujuan dia. Bukan nak tunjuk sedap gila weh. Memang siapa makan memang meninggal weh. Dia ada seorang kawan saya tu. Dia ada kerja dekat Bank Afin dekat Seremban. Dia semua benda dia punya penjodoh bilangan yang memang meninggal. Sedap weh, meninggal makan. Dia kata, dia ayat meninggal je. Kereta dia lawa betul, meninggal tengok. Dia kata macam tu, meninggal je ayat dia. Jadi kita nak promote tu lain lah. Jadi kita ni dah hari ni boleh cerita tentang integriti. Apa yang kena ada? Pertama, kena jujur. Jangan menipu dalam kerja. Jangan tipu. Jujur. Jangan tipu klaim. Faham? Jangan. Jangan tipu klaim. Dia tak menambah pendapatan pun. Macam saya ceramah hari ni pun kan. Saya tak ada pun cakap, oh ni jauh datang kena bayar lebih. Tak ada. Saya tak ada cakap apa. Saya pun tak tahu bayar berapa ini. Saya tak tahu. Tak bayar tak tindak tahu. Kan? Tak, saya percaya rezeki Allah bagi. Ada orang cakap Samsul Debat, ada orang fitnah tu. Samsul Debat kalau tak ada 5,000 memang dia tak datang. Janganlah fitnah macam tu. Saya okey. Memang saya tak nafikan kalau orang bagi saya ambil. Saya tak tolak. Kan? Bagi 1,000 datang juga. Bagi RM50 datang. Tapi itulah sekali memang tak datang dah lepas tu. Mabuk-mabuk nak sampai. Tak adalah. Tak, pernah sekali saya datang, saya ceramah kat Sarawak kan. Dekat Sarawak ada satu tempat tu, ada satu universiti tu lah saya pergi ceramah kan. Alhamdulillah, terima kasih lah Cik Samsul sudi je datang ceramah walaupun tak ada apa-apa bayaran. Kau bayar muka aku je ni. Saya pun je. Ya, tak ada bayaran. Tanya sistem saya kan. Tapi saya terima sebab kena terima. Rupanya dapat pasu Sarawak dengan 3 keping kek lapis Sarawak. Tapi percaya balik di Semenanjung ada pula jamaah lain tu bayar lebih pula. Ada sini bayar sikit, terima. Macam kita itu kan. Makin menghargai jasa penyewa awam macam pembentangan belanjawan. Umumkan penyewa awam diberikan insentif kewangan sebanyak RM700. Yang Pahang umum berapa? Belum umum Oh belum. Bawa kat sumpah aku.
Di Johor hari ni umum RM1,000 untuk pejabat awam negeri dia. Di Terengganu RM900, Negeri Sembilan RM1,500. Adalah umat. Tapi masa bekas Perdana Menteri dulu, masa Datuk Seri Ismail Sabri umum RM700. Apa respon orang? Respon pertama, baik tak ya, yang seorang tu. Yang seorang tu pula, okey lah, daripada dulu 500 naik 200, okey lah. Yang seorang tu pula, yang seorang tu berlari pergi mesin ATM, cucuk, tak ada pun, belum lagi baru umum. Tapi kenapa? Sebab pada dia 700 tu besar sangat, dia dah janji dengan anak dia nak dia ayah tu. Nanti ayah tukar ni menteri dah umum ni, ayah pergi beli Dia tak masuk lagi. Dia nak bawa family dia makan dekat kedai makan kat tepi jalan. Memang tak ada kedai tengah jalan dekat. Dia nak makan dekat situ, dah janji dengan family. Pada setengah orang 700 tu besar. Tu sebab ni nak ajar kita ni jujur dalam kerja. Sebab Allah akan bagi rezeki yang halal. Dan yang halal itu kata Nabi, cukup buat kamu. Tu dia. Jangan tipu klaim. Apa pasal mileage kamu berbeza? Bahagian kewangan akan tanya. Jadi query, mana bahagian kewangan? Dia tolaknya. Mana bahagian kewangan? Sendiri mengaku, tiga-tiga ni. Dua-dua ni bahagian kewangan. Pernah tak bagi query kan? Query ni kenapa ni claim lebih ni, sebab orang 5 orang pergi kursus yang sama. Tapi kenapa beza-beza? Lepas tu adalah yang respon macam duit mak bapak kau. Dia marah. Jawab balik, sebab bukan duit mak bapak aku lah, aku tanya. Sebab ini adalah duit hak awam. Jangan salah guna. Jawab dengan jujur. Kenapa klaim saya lebih? Pertama, saya tak pasti ke mana tempat nak dituju. Saya tak tahu jalan. Roundabout dia 3 kali pusing sambil menangis. Mana nak masuk ni ya Allah? Dah 3 kali dah pusing. Yang map tu reroute. Tak betul lagi. Mengaku je tu terang. Itu saja. Kan? Kadang-kadang orang perempuan memang masalah dengan map. Orang perempuan. Orang lelaki biar dia bawa kereta, bawa family, biar dia bawa kereta sambil dia tengok map. Bahaya mulantak lah aku tengok. Puas hati. Orang perempuan, belum. Depan lagi. Bang, simpang situ bang. Itu yang masalah. Cara kau gelak pun maknanya betul kan? Masalah orang perempuan. Dia macam mana? Jujur. Yang kedua, amanah. Jangan langgar amanah. Ketiga, jaga hubungan ukhuwah antara satu dengan yang lain. Buang 3 perasaan tak baik dalam diri. Pertama, buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Orang perempuan, saya cakap betul ni. Jangan tamak, kongsi tak apa. Dah, ni saya cakap betul. Kita nak tamak-tamak pun buat apa? Betul tak? Kita share dengan orang. Rezeki yang ada, sedekah. Sedekah maksud saya. Cuba jangan sangka buruk. Faham ke tak faham? Setuju tak? Tak. Ini payah tu kan. Tak, maksudnya jangan kita tamak. Contohlah, kita dah dapat naik pangkat. Tapi Nurul Khidmat Cemerlang pun kita nak juga. Sudahlah. Pekerja terbaik kita nak. Bagilah orang lain pula. Kan? Apa pasal? Gelap sangat kan surbat ni? Kena arah lampu pula kan? Betul. Mana kata? Kita jangan tamak. Duit yang kita ada, kita syukur. Klaim kita banyak tu, alhamdulillah, sudah. Jangan mengikut peraturan. Ikut peraturan. Yang kedua, jangan sombong. Kita nak sombong dengan apa? Pangkat tinggi-tinggi. Saya dulu pernah bergelar pengarahan undang. Akhirnya dapat kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Selesa Gambang View hotel tu. Kau pun tak pernah dengar kan? Orang Pahang tak pernah dengar nama hotel tu. Orang pun cakap, apa view nak tengok gambang ni? Dia kata.
Kan? Tapi dia salah, tapi syukur dapat dekat pesara. Jangan kita sombong. Sampai masa pencet. Suara sedap macam mana pun. Masuk ke Gavaganza, tiba-tiba minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Kan? Nak cakap apa? Dulu kau berlakon jadi hero, sampai masa berlakon jadi datuk, jadi ayah lah. Rosyamno berlakon jadi bapak lah. Nak cakap apa? Dulu hero Malaya kau. Datuk Rosyam marah betul saya bawa tajuk ni. Dia kata, kau kutuk-kutuk aku macam tak apa kau kutuk. Nak bagi reality. Betul tak? Orang tu menyanyi dulu, suara dia note dia sampai ke langit. Bila dah tua, dia tak boleh, dia kena adjust note dia tu. Kalau diikut nak sampai ke langit, dengan dia ke langit, masalahnya. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dekat pejabat jangan dengki. Yang jadi orang kena tangkap sampai ke SPRM, sampai kena ni, kena dakwa dan sebagainya. Puncanya dalaman organisasi itu sendiri, bukan orang luar. Hantar kau, buat surat layang, pam, nak kenakan orang tu. Buat apa? Sebab orang Malaysia ni, dia gemar buat apa nama? Cakap orang faham, generalization. Pukul kata seorang kena tangkap rasuah, memang orang Kuantan Port ni semua macam tu. Ayat orang Malaysia tu dia tu tak sedap tu. Jadi, okey. Seterusnya apa yang kena ada adalah hikmah. Percaya pada hikmah. Kita ni kerja kan, tiba-tiba tak naik pangkat. Percaya pada hikmah. Ada benda lain Tuhan bagi kat aku. Itu je. Kan? Anak aku ni periksa teruk sangat apa kau ni bodoh melantun-lantun ni. Jangan macam tu. Tak apa, nak buat macam mana kan, dah takat tu je otak kau kan. Macam tu cakap kan. Tak, maksudnya percaya. Usaha lagi. Ada seorang budak tu, dia balik rumah kan, dia bawa ke result SPM dia. Mak dia doa, ya Allah, keputusan yang terbaik untuk anak aku, ya Allah. Anak tu balik, mak, result Alung dapat 9E. Yalah, Alhamdulillah. Nak buat macam mana kan. Alung dah usaha kan. Hati sakit ni, tapi tu ayat dia. Sebab dia dah doa dah, beri keputusan terbaik. Rupanya Alung ni bila dengar mak dia respon macam tu, ya Allah, kenapalah aku bagi result yang macam ni kat mak aku. Lepas tu diam-diam dia bekerja, sambil-sambil dia bekerja, dia ulang balik repeat paper tanpa pengetahuan mak dia. Dan kemudian dengan sijil paper Jun tu, Julai dah tak ada. Dengan paper Jun yang dia buat tu, dia tampal-tampal, dia dapat masuk college, dapat masuk universiti. Dia dapat masuk universiti dan dia berjaya dalam karier. Maka betul tak 9E tadi sebenarnya keputusan yang terbaik untuk dia? Tu kita kena faham. Mak tak? Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. So what? Tak naik pangkat? Tak apalah. Eloklah tu. Orang yang naik pangkat tu, kau tengok tu dah naik pangkat, kau tengok. Dia kerja ke tidak? Kau tengoklah Tuhan. Bukan kerja weh. Nampak dia cakap, nampak tak? Nampak? Orang pun tak perhatikan kita, betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Senang. Dalam banyak-banyak petang, program kita dan petang-petang, petang ni paling happy sekali, betul tak? Sebab bukan sebab ceramah satu debat, sebab kau tak payah kerja. Lama-lama nak ceramah, lama-lama nak ceramah apa ni tu. Kan? Iya, tak adalah gurau Tapi nampak tak? Kita ada hikmah dia. Kan? Berapa lama booking kan nak bagi Samsul Debat? Berapa lama booking? Kau memang aku salah tempat ke apa datang? 3 bulan 3 bulan booking. Akhirnya dapat juga. Adjust masa itu pun dah postpone kan. Alhamdulillah dapat. Contoh kan. Jadi rezeki. Ada orang lah, ya Allah, besok Samsul Debat ke? Besok Samsul Debat. Rupanya semalam. Rezeki. Betul. Hikmah dia, nampak tak? Macam saya kan, terpaksa sekarang ni kena kontrol berat badan. Kena kontrol. Doktor cakap, kalau kita nak cepat turunkan berat badan, kena kurangkan 4 benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Kalau nak cepat lagi, pagi potong salad dengan apple hijau. Packing kan, masuk dalam fridge. So pagi ambil satu, minum air masak. Kalau nak minum air manis, sekali je pagi. Tu je sekali pagi. Okay. Kemudian pukul 10 makan pisang. Sebiji, bukan setandan tu, sebiji. Dah konan borok lah kau makan setandan kan. Sebiji atau 2 biji. Itu bagi tenaga. Pukul 12 sampai pukul 2, dulu TV Hijrah bayar saya 12 sesi untuk pergi gym. 12 sampai ke 2. Pergilah. Kalau kita makan pagi tu banyak, memang muntahnya. Tak boleh tipu.
Lepas tu pukul 2 sampai pukul 4 baru loading balik. Makan ayam dengan ikan yang dibakar sahaja. Malam makan buah yang dapat lepas ceramah. Macam aku rasa aku punya kan. Macam tu sekali menjaganya, takut hilang buah. Betul. Dan paling kalau nak cepat itu satulah. Tapi kalau nak cepat betul, nasi, gula, susu, tepung stok. Kadang aku tak makan nasi, aku makan mie tu tepung. Cepat naik. Dia 2 minggu je. 2 minggu pertama je susah. Tapi lepas tu kita akan senang turunkan berat badan kita. Lepas tu kita dah lali, dah okey je. Betul. Stop. Nasi. Yang paling nasi, gula, susu, tepung tu yang paling susah nasi. Susah nasi. Kan? Saya last ambil nasi tadi kat Jalan Tori tadi. Tu last. Maknanya belum mula lagi. Aduh. Betul. Susah. Tapi yang ini saya pernah buat lah. Sebenarnya nasi, gula, susu tepung cepat. Memang 2 minggu kita dah boleh pakai seluar-seluar lama, baju-baju lama kita boleh pakai balik. Cuba buat. Dan satu lagi nak diet, susu kambing sama surbat. Tu dia. Dan lepas tu apa? Apa yang kena ada juga? Accountability, kebertanggungjawaban. Tanggungjawab. Ni kenapa tak siap kerja? Minta maaf tuan, ni bukan kerja saya. Sebab file ni dia yang ambil. Kenapa? Memang saya ambil file tu, dia yang bagi. Saya tak tahu. Dia bagi kenapa? Saya pun tak tahu. Saya letak je sini. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut dah sakit. Kenapa perut dah sakit? Makan nasi mentah. Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Tak makan. Kenapa kata makan? Jadi Datuk kena bangga tau. Staf Kuantan Port hafal lagi lagu tu. Aku saja test beria dia punya orang. Lepasnya apa? Yang tak logik pun diulangnya balik kan. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil, jangan mohong lah tak ada tak mana dia. Kelakar. Dalam banyak-banyak binatang tu sebenarnya nak ajar kita tentang jangan menyalahkan orang lain, salahkan orang lain. Akhirnya ular yang paling gentleman. Dia menjawab tu soalan, kenapa kau nak makan katak ni? Ular jawab sambil memandang tepat pada mata orang yang bertanya. 3 kali, memang makanan aku. Dan hujungnya tu rakamannya dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Bila kita tanggungjawab, orang tak tanya dah. Kenapa kamu tak siapkan ni? Minta maaf tuan, ini memang salah saya. Saya sebenarnya saya tak perasan. So sekarang tuan nak sebut apa? Settle. Mengaku. Itu je. Percaya. Jangan kita salahkan orang aja. Tu yang anak kita ikut macam tu. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah ni? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya je. Kenapa dia ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta. Nampak? Tak settle. Okay? So, percaya pada hikmah, percaya pada account. Kita bertanggungjawab dengan kerja kita. Kemudiannya, respon yang positif. Bila ada sekela yang ditandatangani oleh bos besar kita, pihak pengurusan, mulai beberapa hari bulan, semua staf tidak lagi boleh begini-begini, hendaklah begini-begini, kena terima. Sebab bos bukan terus tiba-tiba sign aja. Dia dah bincang dah dengan jawatankuasa pengurusan tertinggi sebelum keluarkan sekela tu. Mana benda dia tak faham kita ke benda ni? Negatif. Ada satu lagi yang tengok, kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pension. Ada satu orang tu pula. Tak ada mana ada ke tulis kepada mereka nak bersara, sila abaikan notis ini. Tak ada pun. Kan? Dan begitu juga terakhir, mestilah kita ikhlas dengan apa yang kita buat. Ikhlas ni adalah kunci pada apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Apa maksudnya? Bila kita ikhlas ni contohnya macam mana? Hidup kita ni. Kalau nak tengok, ingat tak ayat tadi? Keperkasaan, ingat tadi kan? Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Kemudian keburukan yang paling buruk adalah terpesona dengan diri sendiri. Dan keperkasaan apa dia? Adalah ketidakbergantungan seseorang itu kepada manusia yang lain. Hamzah minta lah Datuk Azhar perasan kerja aku boleh naik pangkat, kita akan kecewa. Bergantung pada manusia kita akan kecewa.
Manusia pertimbangannya terbatas. Kita buat yang terbaik sebab kita yakin Tuhan akan bagi penilaian yang terbaik. Nampak? Kita mungkin tak dapat pangkat, tapi Tuhan bagi kita anak yang pandai. Kita tak naik pangkat, kita dapat suami yang romantik. Sayang, abang balik. Abang gimana? Abang balik ni, abang nak tengok muka isteri abang. Sayang. Abang nak masak lah. Romantis. Tak terbayar dengan duit, betul tak? Ataupun Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi anak ramai. Beranak je kerja. Rajin betul. Assalamualaikum, salam, beranak. Bagi salam menjawab, beranak lah. Yang seorang tu tak payah menyaut pun, tak payah bagi salam pun, tepuk nyamuk, beranak. Rezeki 10 anak. La ilaha illallah. Tu sambil-sambil balik kerja. Belum betul-betul lagi tu. Orang rezeki anak 2, tapi ya Allah budi bahasa. Ibu mesti demam ni. Ibu dah makan ubat ke belum? Allah bertuahnya dapat anak yang faham macam tu. Mesti ni adik picitkan kepala ibu. Nampak? Bagus. Itu dia. Ataupun mungkin Tuhan bagi rezeki, kita tak kahwin lagi. Tuhan bagi rezeki, jaga mak sampai ke hujung hayat dia. Allah, jaga mak ayah. Nampak tak? Allah bagi rezeki baik dengan mak mentua. Bukan semua orang dapat benda tu. Nampak? Allah bagi rezeki dengan jiran-jiran rapat betul. Mak. Betul. Kau ingat bos kau tak perasan ke kau kadang senarai meninggal? Jap meninggal. Cuti meninggal. Ayah meninggal. Mak meninggal. Adik meninggal. Meninggal saja. Di bangkah ni dah. Sudahnya bahagian HR pun kesian betul dia ni, tragis betul hidup ni, sebab kalau ikut salah silah ni memang dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu dia. Jadi itu sebabnya dalam hidup kita ni kadang-kadang bukan nak kejar kaya, bukan nak kejar pangkat, semua tu sementara sifatnya. Apa yang kita kena kejarlah kebahagiaan. Dan kadang-kadang kita bukan nak kejar kaya, tapi kita nak kejar keberkatan rezeki. Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu pertama. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal cukup buat kamu. Sejajar dengan apa yang disebut oleh Datuk Azhar tadi, iaitu Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang paling kaya. So boleh kaya. Mak ayah kita dulu miskin nampak hidupnya, tapi cukup, maka itulah kaya. Akhirnya bila dia dah tua, dia sebut je dia nak apa, anak dia siapkan. Mula mak tengok jiran kita dah tak pakai dah. Tu ceret menjerit tu. Masak air kan, dia pakak pula yang terbakar dapur tu. Mak nak yang tu, yang tekan-tekan tu, macam jiran kita tekan-tekan tu panas, tekan-tekan tu sejuk. Tahu kan? Janganlah sebut, dia tak taja macam kita hari ni. Kan? Mesin air sebut kan? Nampak tak? Nampak tak? Itu kekayaan yang sebenar. Anak-anak ramai. Bila raya, meriah. Semua datang. Bawa lemang, bawa apa, bawa lauk, bawa rendang. Maknya pun tak payah masak apa dah. Kekayaan yang sebenar. So mak tolonglah mak buat sambal tu, sambal gesek, la ilaha illallah, sedap. Pernah makan sambal gesek? Ikan bilis tu digesek-gesek, digiling-giling sikit, perah limau, lepas tu potong-potong kundang. Carilah sambal gesek. Kan, tapi memang terbaik lah. Makan. Kadang kita makan bukan lauk apa pun. Lauk yang simple aja. Sambal sikit, kan, nasi jantan. Tahu nasi jantan? Ada telur, jantan lah. Macam tu. Tapi kita rasa cukup. Itu yang sebenarnya. Ada orang makan kat hotel, membazir, tapi tak bahagia kat lagi. Tu susah tu. Nampak tak? Cari keberkatan rezeki. Apa tanda keberkatan rezeki? Ada 7. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Nampak? Sedekah, bantu orang susah, kongsi. Kadang dah bayar-bayar bil, berlebih lagi duit. Macam mana boleh yang cek semua dah bayar? Pernah tak berlaku macam tu? Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup. Contoh.
Itu pertama. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Tu pun tanda keberkatan rezeki. Sayang, bernyanyi baliknya. Indah sungguh panorama. Isteri nyaut kat dapur. Bagai pulau ni warna anak ulala. Menyaut anak tu. Bahagia. Suami kadang-kadang balik-balik sibuk macam mana buka kontan pot, balik mesti bawa kuih. Sayang bantu air. Abang bawa kuih ni. Kuih apa abang bawa ni? Kuih lambang kasih sayang kita. Tak faham. Hari ni abang bawa balik kuih kapal. Kuih kapal? Mana ada kuih kapal? Saya tengok sini. Tengok dalam tu. Kuih cakui. Kan kapal. Nampak tak? Bahagia. Makan bersuap, bersilang macam ni. Nampak tak? Iya. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidangnya masing-masing. Dan akademik, dapat nombor 1. Belajar baik. Mungkin belajar tak apa bagus, tapi kemahiran dia hebat. Dia boleh buka syarikat sendiri. Contoh macam tu. Berjaya dalam kehidupan dia. Bahagia. Ada cucu bagai untuk kita. Contoh. Kadang-kadang paling bahagia tengok anak kita kombo. Anak kita kombo. Tak sangka anak kita kombo. Yang suami kau kawal perasaan kau. Ni kombo tadi kah? Ni kau agak-agak. Kombo tadi kah nangis dah bayangan tu kan. Tengok tadi kah pun dah nangis. Bayangkan kalau kombo universiti. Nampak tak? Yang keempat, apabila suasana kat tempat kerja, suasana dengan jiran-jiran masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, tu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak bayar duit khairat kematian. Kau fikir hidup je. Kan kata Jibril kepada Nabi, hiduplah sesuka hati kamu, sesungguhnya kamu akan mati. Bercinta kasihlah kamu dengan manusia lain dengan sesuka hati, kerana sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesuka hati kamu, sesungguhnya kamu tetap akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Itu dah dipesan dah, kan? Jadi jaga. Semulia-mulia perbuatan adalah bangun malam beribadah kepada Allah. Itu dah dipesan oleh Jibril kepada Nabi. Jadi itu. Jadi mudah melaksanakan perintah Tuhan. Seterusnya apa? Yang keenam, rumah kita sering kali diziarahi. Ada je orang datang rumah. Itu tidak termasuk tin Shopee. Itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Bang berkat rumah kita bang hari-hari tu tak kira. Dengan Nabi Grab food Panda kau kira tu tak payah. Ya, ni yang kawan-kawan, jiran-jiran, saudara mara yang kita jamu dia makan, kau keberkatan rezeki. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi memang betul saya nak tanya, kalau ada sesi, kalau nak tanya soalan boleh tanya sekarang. Terima kasih. Okey, tak ada soalan. Terima kasih banyak. Okey, sebelah sini ada apa nak tanya? Terutama okey tak ada. Okey bagus. Kita ambil gambar ajalah lepas ni. Tak payahlah tanya. Nanti lain kali lah tanya. Sebab saya bagi masa ambil gambar aja. Bukan jangan ambil gambar, Okey. Tak, tapi kalau betul nak tanya. Okey, tak ada. Ada yang ni, satu spesial lah. Ada yang tadi. Okey, terima kasih banyak. Okey. Okeylah, tapi satu perkara saya bagi yang last. 5 benda kena ada dalam hidup kita, insya-Allah selamat dunia akhirat. Pertama, saya suka betul bila sebut ni nak salin. Yang pertama adalah okey. Yang pertama adalah kena ada supaya selamat dunia akhirat. Yang pertama kena ada sabar. Yang kedua, kena ada sifat syukur. Bila syukur, Allah lipat gandakan lagi. Jangan petikai, aku ni kerja kat Kuantan Port ni tak apa. Jangan. Orang kat luar sana tengah kuli-kili bawa 5 folder, tak tahu nak kerja apa. Kita dah ada kerja, jaga elok, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Apa juga yang jadi pada diri kita ada hikmah. Aku tak naik pangkat, tak apalah, aku belajar lagi. Aku tak naik pangkat, aku balik macam biasa. Tanggungjawab tu besar. Kita tak terpilih, kita kena terima hakikat ada orang lagi bagus pada kita. Tak payah nak ada dengki dengan orang, tak payah. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Yang keempat,
redha dengan apa juga yang menimpa diri kita. Semuanya ada benda-benda baik Tuhan nak bagi sebaliknya. Dan begitu juga yang kelima, ikhlas. Ada lima-lima ni, selamatlah hidup kita dunia akhirat. InsyaAllah. Saya doakan. Ya. Jadi, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak Kuantan Port hari ini menjemput. Semua penganjur ni lah yang menjemput ni. Saya ucap terima kasih banyak. Saya rasa nak junjung.